Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, iaitu Ahli Parlimen Temeloh YB Hajah Salamiah Muhammad Noor. Dalam kenyataan beliau di Harakah Diari bertajuk Ringgit jatuh nak buat apa? So saya pun pergilah baca. Saya ingat adalah kepimpinan PAS yang dah terbaik dalam isu ekonomi. Rupa-rupanya tidak menceritakan tentang ekonomi pun, 100% pun tidak. Tetapi lebih lari daripada tajuk menyerang kepimpinan kerajaan yang ada hari ini, termasuk Menteri Ekonomi, termasuk Perdana Menteri yang ada sebagai Menteri Kewangan. Tujuannya untuk nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila didakwa di mahkamah. Itu sebenarnya. Jadi isunya sekarang ini, beliau merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin itu tidak bersalah berkenaan dengan isu projek Jana Wiwawa. Dan beliau juga mengatakan bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa, pada hari yang sama juga, dia kata bahawa nilai ringgit itu jatuh mendadak, iaitu daripada 4.47 kepada 4.52. Dan beliau juga mengatakan di sini bahawa berita harian melaporkan Prabu asing lari dan jual semua saham tempatan berjumlah RM500 juta. Apa yang pemimpin PAS ni merepek, saya pun tak tahu. Kalau kita rakyat Malaysia ni ingat, sewaktu Pakatan Harapan memerintah, kita lihat nilai mata wang kita ni berbanding dengan 1 US dollar adalah 3.8. 1 US dollar 3 ringgit 80 sen, 3 ringgit 82 sen, 83 sen. Bolehlah kalau sampai 3 ringgit 90 sen pun. Tapi hari ini, kalau engkau kata nilai itu yang berjumlah 1 US dollar 4.47 itu bagus, teruk betul lah pemimpin PAS ni. Ini dah jadi masalah. Dah jadi besar dah. 4.47. Kalau 4.30 pun dah besar. 4.0 pun besar. Jadi, bagaimana analisa politik tentang ekonomi macam ni? Lepas itu, apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini? Yang mana baru saja tak sampai lagi setengah tahun pun, yang dikatakan seolah-olah gagal ini. Ini adalah delegasi yang ada PAS di dalamnya dulu. Ekonomi dalam negara kita ini dipengaruhi oleh ekonomi dunia yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah COVID-19 yang lalu. Yang ketiga adalah politik negara kita ini sendiri. Politik negara kita sendiri ini yang mempengaruhi masalah ini antaranya. Ditambah COVID itu. Kerana pelabur asing takut. Kita tengok berapa banyak company-company dah lari semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Itu antara puncanya. Kerapuhan politiknya. Masuk parlimen pun takut. Macam mana jadi pemimpin ni? Jadi pemimpin PAS ni. Kalau nak bercakap tentang ekonomi, kalau tak tahu jangan cakap. Ini adalah paling mudah. Dan apabila beliau menyebut tentang projek Jana Wiwawa ni tadi, kenapa hanya menyebut tentang projek Jana Wiwawa? Jangan propaganda saja. Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa bukan Jana Wiwawa aja. Kena ingat, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni bersama dengan Perikatan Nasional ni, geng-geng PAS ni, asyik sebut Jana Wiwawa aja. Dah lah Jana Wiwawa tu orang Cina yang di Bumi Putra kan. Saya tak nampak juga Jana Wiwawa tu membantu orang Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Nak cerita lagi, patutnya pemimpin PAS buat kronologi. Macam mana Yayasan Abu Kari itu duitnya masuk dalam akaun Parti Bersatu yang mungkin diguna pakai bersama oleh pemimpin PAS. Itu lebih baik. Jadi rakyat boleh faham. Inilah masalah mereka ni. Dalam bulan puasa pun mereka cubalah membelit-belit macam ular lidah bercabang. Tak payahlah. Benda yang saya cakap ni benda yang kenyataan, yang kita rakyat boleh nampak, yang saya perlu jelaskan lagi kepada rakyat. Jangan keliru dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS ni yang suka keluar kenyataan di Harakah Diari. Jadi saya membaca, so saya lihat apabila kenyataan beliau yang ada di sini. Yang terakhir beliau kata,
Sudahlah reformasi yang dilaung-laungkan dulu tidak berlaku, malah mengambil langkah terbelakang. Bikin tak serupa cakap. Jadi apa sebenarnya PAS ni mau? PAS yang pada saya PAS yang mengambil langkah ke belakang. Yang mana di sini beliau kata, ringgit jatuh, rakyat buat apa? Bagi negeri yang akan PRU tu nanti, buatlah pilihan yang baik. Rakyat buat pilihan yang terbaik, undi kerajaan yang ada hari ini. Kerana apa? Sebenarnya yang mengambil langkah kebelakangan ni ataupun bikin tak serupa cakap seperti mana dia cakap ni adalah parti PAS. Dia cakap seolah-olah bijak macam inilah. Tetapi kerajaan pimpinan PAS gagal, miskin. Tak malu ke? Lainlah. Pakatan Harapan, PH, memerintah negeri Selangor kaya. Negeri Sembilan, okey. Kita lihat Pulau Pinang terbaik. PAS, Kelantan, akuilah. Terengganu, Kedah. Jadi tak payahlah PAS nak pompang-pompang. Kalau kepimpinan PAS dalam negeri pun dah gagal. Baik rakyat, tolak PAS di 3 negeri ini. Bagi mandat baru kepada pimpinan baru agar boleh membangunkan negeri-negeri yang telah lama seperti katak di bawah tempurung disebabkan oleh kepimpinan PAS yang terkebelakang. Mereka bercakap, tapi cakap kosong. Itu baru cakap kosong, itu baru betul. Tak ada pelaksanaan. Air PAS tak mampu nak selesaikan di Kelantan. Hari ini keluar dalam media yang mana projek melibatkan telaga air yang berjumlah RM 140 juta. Belum selesai lagi. Kemana duit itu pergi? Patut ini yang diselesaikan oleh PAS. Jadi PAS nak cerita tentang seolah-olah kerajaan hari ini gagal. PAS sendiri tak berjaya melahirkan tokoh. Tokoh apa yang PAS lahirkan? Perdana Menteri tak ada. Dah jadi parti begitu lama, Perdana Menteri tak ada, memerintah negeri miskin. Tak berjaya melahirkan menteri yang bagus, yang boleh dilihat oleh rakyat. Ini kepimpinan PAS yang barulah. Kalau kepimpinan PAS yang lama mungkin okey. Yang ada hari ini, dah cukup jumlah ajalah yang dia tahu. Tak ke mana-mana jumlah yang dia nak cukup pun tak tahu. Ambillah ahli parlimen daripada gua Batu Kapur tu untuk ditambah. Tak faham-faham. Kerajaan yang terbentuk itu daripada ahli parlimen. Ahli parlimen yang daripada en blok baru boleh satu kali gabung dan jadi satu kerajaan. Ini nak ambil kutip satu-satu daripada parti orang lain dalam gunakan logo orang lain. Inilah cara pemimpin PAS. Kalau PAS nak macam tu, pergilah melompat ke dalam kerajaan yang ada hari ini 1-2 ekor. Nak tengok apa hujah mereka pula. Kalau orang lain disuruh buat. Jadi kadang-kadang ahli parlimen ni ada juga yang kurang cerdik. Diumpan oleh pemimpin PAS suruh bergabung dengan mereka. Yang mengambil risiko mereka. Pemimpin PAS tunggu gelak je. Makan air lendenya. Yang tersiksa mereka. Umpamanya kita boleh lihat apa yang berlaku dalam pimpinan PKR. Zuraida, Azmin Ali. Yang mana lagi yang tertewas ni. Dengarlah nasihat pimpinan PAS. Akhirnya politik mereka yang rosak. Yang untung siapa? Pimpinan PAS masih macam tu. Presidennya masih macam tu. Yang bodohnya kamu. Kerana ikut kehendak jali telunjuk PAS yang songsang itu. Itulah dia. Jadi saya kritik ini kerana melibatkan pimpinan saya. Kerana kenyataan yang dikeluarkan, propaganda yang boleh mempengaruhi rakyat, padahal hakikatnya tidak begitu. Jadi itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.